Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di Aryan Channel dengan pelbagai video menarik untuk anda. Dan pada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan info video terkini. Enjoy! Iaitu peranan masjid dan surau. Kuat. Memang kuat. Kita kena mainkan peranan masjid dan surau. Kita kena ubah. Biar dalam masjid, dalam surau tu, ada tim-tim yang berkenaan. Bukan suruh tim pukul orang, tak. Tim ada yang hardcore sikit. Tu mohon jasa baik semua yang muda-muda pun. Marilah kita bersama-sama mengimarahkan masjid dan surau. Jadi ada yang muda-muda ni lah, yang kekuatan pada yang tua. Jadi in case apa-apa terjadi, menghina Islam ke apa berlaku, andai kata masjid, saya ulangi balik, tiap-tiap macam negeri Kedah ni, daerah Kuala Muda, daerah Baling, daerah mana-mana, berapa ribu masjid dia ada. Kalau seorang 5 orang turun ke KL, kalau ada kes penghinaan pada Nabi Muhammad SAW, saya rasa tak perlu NGO lah. Orang masjid tu, kekuatan dia. Jadi Islam akan kuat. Islam akan kuat. Jadi tidaklah perlu kita menuduh orang nak tunjuk hero ke apa, tak. Jadi peranan dan organisasi masjid dan surau tu menjadi satu gagasan yang kuat. InsyaAllah, saya doakan. Walaupun saya tak ada pun, kesinambungan anak-anak cucu kita akan menyambung dalam keadaan yang kuat. Pasal kita tengok daripada Rasulullah SAW dulu pun, apabila kelompok ni, sahabat-sahabat bersama, sebenarnya kekuatan Nabi Muhammad SAW dah cukup dah seorang dia. Dia ada karamah dia ada mujizat dia ada tersendiri, kekuatan power yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Tetapi kenapa Allah Ta'ala hadirkan Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, kapit Nabi Muhammad SAW? Kerana Allah Ta'ala nak menunjukkan bahawasanya kita kena bersatu. Dan dalam kekuatan masjid tu, dia ada tim ekonomi, tim bijak pandai, tim fighter. Bukan suruh fighter tu berlawan dengan orang, memanglah sebutan fighter tu. Sekurang-kurangnya jadi in case apa, kalau 5 orang ni pergi tengok muka Abdullah Masam ni, pergi ni pasal apa, berkhalwat dalam rumah kan, ketak perut dah. Tak perlu nak pergi tibai-tibai lagi, baru tunjuk muka tu. Dan di situ pula, tiap-tiap masjid tu ada padang luas-luas tu, kita on silat. Imarahkan masjid tu. Dengan ada permainan dia, ada ni, barulah kekuatan masjid tu ada. Pasal silat tak boleh ubah, tak boleh lari pada orang Melayu. Sifat orang Melayu ni, silat Melayu kena ada. Kekuatan surau, kekuatan masjid kena ada. Persilatan, buka. Tak kira lah silat apa pun, jadi kena ada. Barulah hulu balang tu akan lahir. Dia dalam keadaan masjid, dia dengan sembahyang tak tinggal, betul dia bersilat. Dia sembahyang tak tinggal, dia bersilat. Tu cara dia. Tu semua macam tu. Yang Malaysia masuk bertanding dulu di Bukit Selambau tahun 2008-2009 tu, pasal ni lah impian saya. Tapi oleh kerana 15 calon jadi pening tak? Pecah habis undi-undi. Kalau saya menang itu saya tahulah. Pertama sekali saya akan tengok surau dan masjid. Saya akan, kalau saya buat dia, saya akan turunkan dana-dana kepada surau-surau dan masjid. Buka gelanggang. Tak kisahlah main apa pun. Sendeng ke, abjad ke, gayung ke, apa main. Apa salahnya masjid ni main gayung, masjid ni main sendeng. Kalau dia ni abjad, ataupun nak buat gayung. Boleh buat semua. Kekuatan orang Melayu kita kena silat ni jangan terhindar. Terima kasih tu Yang Mulia yang setuju semua. Ya, Yang Mulia Ustaz Kamaruddin. Betul tak Yang Mulia Ustaz? Apa kita sekarang ni kita terkongkong. Dalam keadaan masjid yang ada duit, setiap jemaah dapat, apa salahnya duit dana tu kita bagilah 10,000, 20,000 buat gelanggang. Buat gelanggang bukan luas mana. Kan pada masjid tu luas. Buat gelanggang. Bagi main. Di situlah akan terlahirnya hulu balang yang penuh dengan keislaman. Hulu balang yang penuh dengan jati diri. Hulu balang yang tidak tinggalkan 5 waktu. Hulu balang yang penuh dengan zikirullah.
hulu balang yang lahir hanya untuk Islam. Baru terjadi. Bukanlah masjid dan surau tu tempat orang. Saya mai ilham ni Allah Taala bagi ni. Minta tolonglah para yang dengar ni yang duduk di dalam masjid-masjid surau-surau. Minta tolong imarahkan semua tu tempat tu dengan masjid ilmu. Kita contohnya dalam seminggu. Kita buat majlis start dari Ali Batak balik. Barulah budak-budak muda ni akan turun main. Budak-budak muda ni sekarang ni dia tengok apa. Apa yang jadi nak hebat dia pun tak tahu apa. Dia nak jadi macam gangster buat banyak jadi berjerumus macam tu. Kita jadi untuk Islam. Dia main silat, dia main lompat, dia main sedana wali-wali Allah yang berada dalam persilatan. Buat ada. Apa ceritanya? Apa kurangnya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani? Penghulu segala wali Allah. Dalam persilatan Ibu Gayung memang dia. Habis tu kita nak sisihkan silat pada siapa? Jangan. Tu adalah tok nenek kita punya ilmu permainan. Main bersukan pun boleh. Memanah kau. Masjid-masjid ada dana. Beli kuda seekor dua. Kuda pun 2-3 ribu seekor je. Beli kuda 2 ekor. Letak situ. Buat memanah. Buat ni pasal pergerakan memanah. Dia statik lain. Pergerakan bergerak lain. Belajar tentang ni. Bukan kita nak perang dah. Tetapi itulah kita. Setuju betul. Manfaat dana wakaf masjid. Ya, yang mulia Ustaz Kamaluddin. Kita nak macam tu. Kita tak boleh dah. Kita tak lama dah dalam dunia ni. Kita perlukan kekuatan. Kita tak ada kekuatan, kita pecah belah. Dan dalam masjid dan surau, janganlah bermasam muka sesama sendiri. Janganlah iri hati kawan tu kerana rapat dengan tu imam. Janganlah ada AJK tu dia nak atau dapat kat orang lain nak jadi rasa sisti hati. Jangan. Kita orang Islam kena kuat. Orang Melayu kena kuat. Barulah kekuatan Melayu tu ada. Orang tak boleh ni. Dan pihak-pihak berkuasa pun senang buat kerja. Semua indeks jenayah turun. Kerana budak-budak ni tak ada merempit, tak ada isap dadah pun nak main silat. Ni kadang-kadang sampai buka bagi, panggil anak muda buat silat. Biar dia kata, habang tu, kita gunakan syariat dan hakikat. Orang-orang yang ada hakikat lain, kita tarik orang. Mana-mana orang-orang yang dalam masjid tu, orang dalam segi organisasi untuk atau sukan persilatan. Dia ada mesti ada AJK dia sendiri. Panggil anak-anak muda tu, mai. Kalau kami tengah nak auzubillah orang azan maghrib kalau depa nak panggil jom kita solat tu. Kita jangan paksa lagi. Kita tak apa, hangpa tak mau solat, tak apa buat biar silap pi. Lama-lama dia duduk situ, dia tak pergi mana, dia seronok. Dia akan bersilat dan lepas solat tu dia berhenti tu, mandi situ terus solat. Lagi ramai jemaah. Kita jangan tutupkan pintu-pintu surau dan masjid ni. Bila dah ada tim tu, dia akan tengoklah kok ada orang nak main pecah tabung masjid ke, ada pecah ni ke apa. Bukan kita bercakap. Kita bercakap atas sifat, bukan kata kita nak hina ke, kita nak jatuhkan martabat masjid dan surau. Dah. Saya tak ada jenis tu. Saya bercakap ada segi nak bagi pendapat kepada masjid dan surau. Kerana seluruh Malaysia buat macam tu. Kekuatan Islam mesti naik, pasti naik. Pasal tadi petang saya tak dah habis lagi pasal nak maghrib tu kan. Atau isyak pula tu. Jadi Allah saya ada kelepasan saya bercakap terserang atas izin Allah. Semua minta mohon jasa-jasa pejabat agama bagi kelulusan pada masjid-masjid surau-surau buka. Ada dana bagi buka. Untuk bersilat. Kita kenang balik apabila satu hari tu kita buat semua imarah tu dengan pakaian busana Melayu tu semua pakai. Bayangkan. Pihak polis pun takkan tangkap pasal masalah tu adalah sukan, adalah riadah, adalah satu aktiviti dalam masjid. Bukan kita suruh aja silat pergi pukul orang. Dah. Tetapi kekuatan kita ada yang sebenarnya. Itulah di dalam masjid dulu, di dalam Rasulullah dulu ada yang main pedang. Main pedang, pakai pedang, tunjuk cara ajar pedang macam mana. Dan situ Saidina Umar dulu ada sekali cara ajar pedang. Tu cara dia. Bukan boleh kita tutup pintu masjid tu, kita tengah mana orang-orang yang alim yang masuk. Kita nak Islam yang sebenar. Kekuatan ke dalam segi zahiriah kuat, batin pun kuat. Apabila dia main dalam masjid, dia tak jadi kelang kabut lah. Pasal lepas tu dia solat. Lepas solat dia main lagi. Kita beli punching bag. Kita buat satu, buat macam ni. Tak apa, bukan habis kat mana. Buat satu. Dia punching bag ada 3 di situ. Tempat glow. Apa salahnya? Saya tengok di tokong-tokong ni mana ada. Dia pun ada. Dalam tokong tu main punching bag, main apa. Takkan kita orang Islam tak boleh buat? Boleh. Dan di situlah dalam masjid Karyah tu lah akan lahir hulu balang yang boleh main.
Dan kita sebagai yang tua-tua ni tak, kalau mati tutup mata pun kita akan redha. Pasal kita tahu dah kesinambungan anak-anak muda ni melalui fisabilillah dan atas lillahi ta'ala, atas kasih sayang lillahi ta'ala dia akan kuat. Ni hadap pergi masjid sudah dah tua-tua lah. Anak muda bukan nak main, dia nak main cara lain. Tetapi bila dia main dan minat, kita pula berdoa. Auzubillah, lepas-lepas habis tu, ya Allah ya Tuhanku, dengan izinmu ya Allah, atas imarahnya masjid ni, atas sukan yang dibuat oleh silalah, tariklah anak-anak muda datang ke masjid, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah. Perkataan kita bercakap sikit, Allah Ta'ala akan dengar. Allah Ta'ala akan buka hati-hati anak-anak muda dia, akan merapat masjid, akan semayang 5 waktu. Terus, dia dengar azan, dia pergi dah. Lepas tu, praktiklah sikit-sikit. Dia tengah nak minum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom azan. Dia akan panggil grup merempik dia, boy. Jom semayang. Apa salah? Itu baru kuat. Baru kekuatan akan kuat. Bila ni ilham sampai saya dah fikir satu benda nak buat macam mana bagi kekuatan Islam kuat. Lah pun kuat. Selagi kita duk ada ni, jangan duk hina Islam tak tentu arah lah. Kita cari sampai lubang cacing. Tapi kita tak ada esok. Kemana hala tujuan anak cucu kita? Kemana hala tujuan anak cucu kita? Kita tak boleh tungkat langit sampai umur-umur tak lah. Macam saya kat 50 ni. Allah, ya Tuhan. Saya takut dah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh limit nyawa saya. Saya pergi tanggung hutan tu, kena patuk melakukan kapok saya tadi, saya boleh jatuh. Saya pergi mancing jatuh dalam gaung, saya boleh jadi. Macam-macam. Sesak nafas balik sini, tidur. Lepas dia tidur, tengok sesak nafas, meninggal. Ingat kata apa? Tok Sirah tak ada lah. Allahu Akbar. Bila? Semalam dia buat live. Oh, tak ada dah. Mana nak tahu? Allah Ta'ala boleh ambil nyawa kita bila-bila yang tua-tua ni. Jadi kita perlukan kesinambungan muda-muda tu. Ni kadang-kadang mereka tak tahu apa. Ada yang mandi wajib tak tahu. Ada yang tak tahu. Kadang-kadang sebenarnya, kita tak boleh salahkan mereka juga. Kadang-kadang struktur keluarga mereka ada bercerai anak laki bini. Kita duk bersangka, aku ni pencen. Pencen cikgu kah, pencen askar kah, pencen polis kah, pencen apa-apa. Aku jaga anak bini ku, anak aku dapat universiti. Anak aku dah berjaya. Dah jadi apa Mesir, Azhar, Pak Senawi, apa semua balik. Kan? Kita kira bangga anak kita. Sebenarnya anak yang mana orang Muslim adalah adik-beradik kita. Kita kena jaga anak orang macam anak kita juga. Kita rasa sedih tengok anak orang kita isap dada, kita tarik. Kita tarik dia pun masuk dalam masjid, dalam surau. Masjid ni luas. Selalunya surau ni mungkin sempit sikit, tapi masjid ni luas. Aktiviti boleh buat macam-macam. Dana pun ada. Kita tengok tu dia. Sampai kita tengok memenuhi. Kerana bila semayang subuh, macam semayang Jumaat. Sampai tadi saya pun malu. Saya telefon kat, kalau kata Tok Imam Haji Bakar ada duk tengok live ni ataupun anak-anak ni, Tok Imam Kenanga ni. Saya pun telefon dia tadi. Petang tadi. Saya minta ampun, minta maaf kat dia. Pasal sekarang ni saya duk kalut dengan bini sakit. Saya ulangi balik betul. Saya telefon kat Tok Imam tadi. Saya minta ampun, minta maaf kat dia. Mungkin dia Tok Imam yang bagus. Melawak lah tak apa, tak ada masalah. Panggil lah minum teh, tak mana dia mesti sampai. Dulu orang kata dia ni cie, dia ni. Sebenarnya dia adalah kasih sayang. Dia cuma dia melawak tu cara dia. Tapi saya telefon minta ampun, minta maaf pada Tok Imam tadi. Kerana saya dalam terdekat ni, saya tak ada nak sampai ke masjid tu. Masalah bini saya sakit tu. Dia susah sikit nak ni. Saya main ke gelanggang, kadang-kadang ada apa-apa, saya pergi. Tu yang saya minta ampun, minta maaf pada dia. Saya malu. Saya rasa malu kata Imam tu. Saya telefon dia tadi. Ni kalau live ni dia tengok tu. Percayalah, saya telefon dia. Saya minta ampun kat dia. Minta maaf kata tak dia sampai. Dia percaya. Dia tahu okey, baik, tak kisah. InsyaAllah Tok Sirah, apa-apa main lah bila. Jadi kita kena ada dalam masjid, kena ada cengih semua. Tak perlu dah hebat-hebat orang lain dalam nak tunjuk live, nak tunjuk masuk dengan diri saya. Tak. Kalau bila kuat kekuatan masjid ada. Contohnya kekuatan kejadian tu berlaku di Kelang kah, di mana-mana lah. Ya, sini dah tahu nampak. Terus buat report polis satu. Lepas report polis, terus hello kat masjid tu. Dengar kata kawasan tu dengan kawasan siapa? Tu ada yang pijak Quran, kencing tak Quran, berak tak Quran kah, ataupun hina Nabi kah? Dia tahu. Dia ni tahu. 5 orang masjid tu pergi lah masjid ni. Aku rasa ketak lah. Kalau kata di masjid tu kekurangan orang, semua orang tu, kita boleh hantar dari masjid lain ke surau lain, support kaki-kaki silat ni. Bukan kita nak bergaduh, kita nak ajak dia sikit. Jangan menghina Islam. Lama-lama tak ada. Please lah semua. Nak pejabat agama pun tolong tengok masjid-masjid ni, kekuatan silat tu kena beri ada dalam masjid. Buat tournament.
masjid ni berlawan dalam sukan masjid ni apa sparring dengan masjid ni. Masjid ni bukan kita nak berkelahi, mana sparring. Kita boleh buat, kita jangan menjurus kepada satu saja. Sebenarnya Islam ni kena bijaksana. Dan akhir zaman ni dia main ni kena buat. Kalau memanah pula, okey masjid ni lawan dengan masjid tu lawan masjid ni. Jumpa satu di padang sasa memanah. Okey lawan. Saya rasa Ustaz Abi Tuah ataupun saya panggil Ustaz Yusri kata, boleh organize benda tu semua. Masjid ni dengan surat yang tu nak berlawan. Bila? Lawan memanah. Buatlah hamper-hamper sikit. Sedekahkan papan rehat ke, sedekah ke apa-apa ke. Jadi benda ni jadi seronok tau. Bila pergi masjid seronok, aktiviti ada. Tengok dekat punching bag ada 3. Berlatih bam-bam semua pakai track shoot. Bam-bam, sepak, terajang, sepak. Allahu Akbar, Allah. Jom. Berhenti, stop, masuk, solat. Sakit apa nak sambung. Jadi kita buat suduk pula untuk anak muda di situ. Kan? Buat. Jadi happy. Kita jangan sisih anak muda ni. Yang mana baru nak naik berapa juta lagi naik nak jadi anak muda ni. Kita perlukan perubahan. Masjid-masjid dengan surah-surah kita perlukan perubahan yang banyak. Tolonglah. Kalau ada orang agama Islam, pejabat agama Islam, tolong ambil lah teks sebenarnya apa yang saya cakap ni. Buat satu, tolong pas kepada pejabat agama Islam. Dan masjid-masjid mana orang masjid, orang surah-surah yang nak buat ni, tolong bagilah pendapat pada Datuk Imam ni semua. Naikkan gelanggang-gelanggang silat di dalam masjid. Bukan kita nak bertempur dan bergaduh. Pasal Islam mengajar kita takkan buat orang. Percayalah kalau kata pegang betul-betul Islam, kita takkan bunuh orang ikut dan kita takkan buat orang. Kita hanya bersukan untuk meredahkan, apa salahnya. Tetapi kita akan bertindak apabila Islam ditindas. Apa salahnya? Macam orang agama lain ke bangsa lain pun, kalau mereka ditindas, mesti mereka ada tim untuk lawan kita balik. Dan Islam adalah satu agama dan Melayu adalah satu bangsa yang takkan bunuh orang lah. Takkan buat orang. Ya, kalau dia buat tu memang ada sebab lah cerita dah. Ya, betul. Urus jenazah, betul. Ada yang pergi solat jenazah. Ada sampai rokok pun dah. Allahu Akbar. Tengok-tengok dia pergi rokok. Tu fardu kifayah tu dalam karyah tu. Macam mana anak muda tu boleh jadi macam tu? Kita panggil semayang jenazah macam ni. Ada yang tak tahu. Dan tak tahu pula jangan salahkan mereka. Kita yang ada masih ada sisa-sisa umur yang Allah Ta'ala izinkan. Allah Ta'ala sekarang memahati. Sebenarnya apa yang terjadi dalam dunia, baik Zionis ke, baik apa yang nak jatuh ke Islam, Allah Ta'ala boleh lenyapkan sekelip mata. Boleh sekelip mata. Tetapi dia tak buat lepas apa. Tak jadilah Al-Quran apa yang dia bercakap apabila Zionis akan buat tembok. Tembok di Israel tu. Siapa dia cerita? Bukan tok saya cerita. Kata esok satu hari Zionis akan buat tembok keliling. Tak ada. Tu dia mas 1400 tahun dulu. Dah cerita dalam Quran satu hari Zionis akan buat tembok. Buat tak? Buat. Atau di mana lagi kepalsuan Al-Quran? Dia pun tahu Taurat, Zabur, Injil dia ending dia Al-Quran. Al-Quran adalah kasih sayang. Tu kita hiduplah kalau tak ada kasih sayang untuk cerita apa? Kita kena ada kasih sayang sebenar sebagai Islam. Mengucap 2 syahadah, aku mengucap 2 kali syahadah. Kita kena pegang betul. Dia tu adalah mengucap 2 syahadah, aku mengucap syahadah. Tetapi sekarang ni, faktor ekonomi, faktor apa, ada yang kerja yang tak dampi surah, tak dampi masjid. Kita jangan sisih. Dia tu kena cari makan ni. Kalau dia lahirkan dia tu kaya, dia boleh pergi lah. Dia tu kata pencen apa-apa, dia boleh pergi lah. Pertama kadang-kadang waktu balik lori kata pukul 10, 9. Tak sampai lagi bawa kontena, cari makan untuk anak-anak. Jadi Allah Ta'ala berbagaikan pekerjaan tu ada sebab. Bermakna sekarang ni kita yang Allah Ta'ala bagi pencen, duduk boleh pergi masjid, pergi surah, kita mendoakan. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki dalam karyahku, ya Allah. Allah Ta'ala mengetahui, anda kata karyah masjid tu memegang satu karyah tu, Allah Ta'ala akan turunkan berkat, turunkan rahmat atas karyah tu. Dan masjid lain pula berdoa atas masyarakat dia. Karyah tu pula akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan praktik balik. Hari selawat Nabi, kita selawat Nabi ya. Kita jangan takut sekarang ni. Jangan takut. Wahai pihak-pihak masjid dan surah. Jangan takut. Kalau bak hina-hina Islam ni, aku pergi ke depan. Tak apa sendiri. Ada lagi yang mula sanggup. Mati. Yang tua-tua tak payahlah rehat di masjid lah. Bukan apa. Kita tak mau melibatkan yang tua-tua. Dah 80, 90 ke 70. Takkan kita nak ajak dia pergi lagi. Ni kami ni ada lagi. Kami boleh pergi. Tak ada masalah.
Bila saya dah umur lebih ke 60 ke 70, kesinambungan anak muda yang dah jadi 30-40, dia pula akan bawa. Baru pula kekuatan Islam tu akan kuat di setiap daerah. Setiap ni. Sekarang ni kita tengok musuh-musuh kita yang acah Islam adalah manusia. Itu tak masuk iblis lagi. Ada satu cerita. Satu hari yang macam saya cerita. Bila dia bersiap-siap pakai jubah, pakai minyak atar apa, keluar, perong jatuh dalam surau tu. Kan dulu-dulu gelap. Surau jatuh dalam lopak air. Keluar, masuk balik dalam rumah. Salin baju, pakaian apa semua-semua. Salin balik. Tengok baju pakai. Keluar lagi, keluar. Jatuh lagi dalam lopak air tu. Dia terpelik ni. Yang ketiga, dia salin juga. Dia mandi-mandi, dia basuh-basuh, dia ambil semayang, dia pi juga. Tengok-tengok ada seorang memegang jamung. Iaitu, kalau orang panggil dulu, gambar-gambar semerah padi piramid tu ya. Yang pun ada api kan. Obor-obor tu. Tengok-tengok ada orang. Dia kata, siapa ni? Dia kata, tak. Saya boleh bawa tuan hamba pergi ke surau tu. Ke masjid tu. Dia pun tak apa. Bawa ikut-ikut sampai ke satu ke masjid tu. Dia tersilakan. Dia suruh kawan tu pergi masuk solat. Tapi kawan ni heran, pasal apa? Hang dah tolong aku dalam keadaan cerah pergi ke masjid tu. Hang tak mau masuk sekali. Lama-lama dia tengok pelik, dia tamai lah masuk. Lah kali kawan tu mengaku, dia kata sebenarnya saya lah iblis. Terkejut lah kawan tu. Pasal apa iblis bawa lampu sula, jamur tu nak tunjuk arah ke solat. Pasal dia kata pertama sekali aku tolak hang jatuh dalam lumpur tu. Hang masuk mandi balik. Dosa hang akan diselesaikan oleh Allah SWT, diampunkan oleh Allah SWT. Yang kedua, aku tolak hang jatuh lagi. Hang masih bangun, hang masih mandi, hang tukar baju, hang nak ke masjid juga. Kerana kalau yang jatuh tu mana seisi keluarga hang, anak beranak hang akan diampunkan oleh Allah SWT. Yang ketiga tu aku tak boleh dah. Pasal apa? Dia tu tanya pasal apa? Pasal yang ketiga tu kalau aku tolak hang jatuh lagi tu, hang masuk mandi tu, hampir tu aku tak tutup, hang jatuh lagi sekali aku tolak. Bermakna satu daerah, satu karyah kampung tu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa satu kau. Dia iblis punya licik. Jadi bila peranan musuh-musuh kita manusia ni pun ada daripada gesaan-gesaan iblis di dalam hati dan urat perut mereka. Dalam pemikiran mereka, iblis ni memain peranan. Jadi kita kena tahu acahan kita daripada pihak manusia, pihak jin dan iblis yang jahat-jahat. Jadi kita kena peka dalam bab-bab tu. Jadi bila kita dah Malaysia kuat dalam keadaan Islam yang sebenar, subhanallah, percayalah cakap saya. Satu akan jadi kekuatan yang kuat. Pasal dia tak boleh tukar. Melayu Islam, Islam Melayu. Kalau orang lain kalau kata dia Mak Saleh, dia ada pergi ke Kristian, dia ada pergi ke Islam, dia ada pergi ke Buddha, dia ada pergi tak ada. Tapi kalau sebut Melayu saja, mesti Islam. Walaupun ada yang muntah apa tu segelintir tu. Tetapi dulu-dulu tanyalah. Orang Cina ke, orang India ke, orang apa. Orang tanya apa? You nak masuk Melayu? Mereka sampai terah tu. Kerana bangsa Melayu ni, apabila tak kisahlah daripada Yaman ke, daripada Arab ke, daripada India ke, daripada Cina ke, daripada mana-mana dalam negara, kalau duduk tanah Melayu, dia masuk Islam, dia adalah Melayu. Melayu tu ada sejarah dia. Apabila sebelah waliullah turun ke Gunung Jerai, waktu tu, bertebaran sebelah waliullah di situ, berzikir-zikir tu. Dan waktu tu kerajaan Kedah Tua berlawan dengan ahli sihir. Kalah ahli sihir. Itulah terjadinya Sultan Muzaffar Shah tu masuk Islam. Lepas itulah di atas puncak Gunung Jerai tu ada telaga Tok Syekh tu. Yamani tu. Dan ada perkuburan di atas tu ada Syekh Abdullah Al-Kumari. Yamani. Dia adalah anak murid kepada Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani. Tu Sultan Muzaffar Shah dia lenyapkan dia punya titik-titik, dia takkan jadi sultan apa tu, ada sebab. Tu setiap malam kalau siapa yang pandai siapa ni di batas puncak Gunung Jerai tu akan terpancar 7 warna naik. Warna pelangi tu naik. Bercahaya daripada puncak Gunung Jerai tu akan pancar naik atas izin Allah. Kalau nak main dalam alam tu. Dan kita tengok para-para jin lagi ada lagi di puncak-puncak, bukan cakap puncak Gunung Gerai, Gunung Ledang. Semua tu ada wali-wali Allah.
Dan jin-jin Islam ni di dalam kitab mengatakan mereka ni Allah Ta'ala letak di puncak-puncak gunung. Mana jin Islam berada di puncak-puncak gunung. Jin kafir berada di keliling di bawah puncak-puncak gunung. Berperang mereka. Kita kena kenal macam tu. Kita punya musuh-musuh kita macam-macam jenis. Jadi bila macam-macam ni, kalau kata persilatan berlaku di dalam masjid, kita mengimarahkan masjid dengan zikrullah, dengan apa, kekuatan hulu balang dalam masjid itu kuat. Bermakna dia boleh mengatasi manusia dan dia boleh mengatasi jin dan iblis. Pasal kekuatan zikrullah dia kuat. Dan bila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, turunkan barakah, turunkan rahmat kepada atas karyah masjid ni, Allah Taala turunkan kekuatan kuat tak? Mesti kuat. Kekuatan kita ada. Jadi saya mohon jasa baik pada pihak-pihak masjid, pihak-pihak surau, tolong buka satu minat, buat organisasi untuk sukan ni. Untuk buat ada silat ke apa. Pasal kita perlukan hulu balang ni. Tok nenek kita berlawan dengan British ke apa. Dengan silat ni lah. Mak Kilau, arwah ni yang mulia arwah Mak Kilau. Tok Bahaman, Tok Janggut. Tok Kenali. Semua tu adalah syariat dan hakikat. Kekuatan sebenar. Serupa boleh pecah wajah 9 pun sampai tahap tu. Kalau nak cerita bab-bab ilmu lah. Tok Kenali boleh pecah wajah. Kalau pukul 8 orang, boleh tanya orang Kelantan ni. Kalau orang lama lah. Kalau kata pukul 8 pagi dia makan kenduri, kadang-kadang di rumah kau ni dia ada, kau ni ada. Tepat pukul lepas isyak tu, kata pukul 9 lah contoh lah, lepas isyak ke tepi. Rumah si A ni pun ada, B dia. Lepas tu orang tu pergi Mekah, jumpa pula dia di Mekah. Tanya time, waktu tu dia ada di Kelantan. Dia ada ni. Dah, aku jumpa di Mekah. Tu dia boleh pecah sampai tahap tu. Islam ni memang kalau betul-betul belajar kenal diri, kenal Allah, dia boleh pecah wajah. Dan sebenarnya ada macam-macam. Ini jurusan ni, jadi jurusan ni. Dan yang mana mohon jasa baik pula, yang mana ustaz-ustaz yang balik pada Mesir, yang Pak Senawi kan lulus tinggi, jangan bercampur hanya dengan keadaan ustaz saja. Bercampur dengan masyarakat yang tak berapa reti apa ni, masuk campur. Kalau dia tu pakai rok, pakailah sebab jin rok, tarik dia. Tarik. Kalau kata balik Mesir, duduk dalam kelompok, balik Mesir juga, duduk tentu sajalah. Ilmu pasal semua dah pakar. Kena tarik ni. Pasal Allah Ta'ala turunkan hang mengaji, hang dapat apa semua tu, nak tarik orang. Dan kita pula kena cerita yang bukan Islam. Bukan indah Islam ni apa. Bukan keganasan. Kita cerita. Kadang-kadang yang bukan Islam tak faham. Perlukan kekuatan semua sekali. Umat Islam yang ada dalam Malaysia. Dan sedunia yang mana dengar. Saya mohon je sampai. Saya Tok Sirah, saya nak kenal ni. Minta tolong merayu pada pihak masjid, pihak surau, pihak pejabat agama Islam, pihak berkuasa. Tolong luluskan apa-apa yang nak buat untuk sukan-sukan apa di dalam masjid. Jangan sampai sunyi masjid tu. Kalau nak hari raya korban, hari raya apa, penuh orang. Apa kita boleh buat apa? Selawat Nabi semua waktu tu. Semua selawat anak-anak muda penuh. Semayang maghrib, semayang isyak penuh. Macam semayang subuh. Semayang subuh pun macam semayang Jumaat tu. Kalau sampai tahap tu, walaupun tak sampai, kita cuba. Kalau saya mati, ada orang lain cuba lagi. Ada orang tu mati, orang tu cuba lagi. Sampai akhir hayat. Kita dah last, the ending dah. Kita dah last. Tak ada lagi dah Nabi selepas ni. Tu sayangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon, kita memang buah, kita bukan ahli ulama, kita orang yang tak elok. Saya orang yang tak elok, saya orang yang banyak dosa. Tapi saya ini, tolonglah saya merayu semua sekali NGO yang mana berbai'ah ke, tak berbai'ah ke, apa tak kisah. Pihak masjid dan pihak surau, tolonglah. Dan yang berbai'ah kata wallahi wa billahi wa tallahi, bukan kita sesama sendiri untuk bergaduh, berkelawan. Kita tak boleh kencing sama-sama kita sendiri. Pasal kita ni ada wallahi wa billahi wa tallahi, cukup berat. Dan depan Allah Subhanahu wa taala dia tak tanya orang lagi. Apa yang kamu, dia akan tanya apa yang kamu buat di atas dunia, atau wallahi wa billahi wa tallahi. Kita nak jawab apa? Kalau Nabi kita dihina, kalau kita ajak, alah aku tak mau tunjuk hero, biar pilah dia tu dalam Facebook tu saja nak tunjuk hero. Dia tak mau Nabi. Tak boleh atas wallahi wa billahi wa tallahi. Wajib bergerak. Pasal itu adalah kekasih Allah. Yang dihina itu adalah kekasih Allah. Kalau kita nak besarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang-kadang idola artis-artis yang Bollywood kapal yang tinggi-tinggi tu, kita lagi idola. Kita sebenarnya idola kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain lah. Dalam keadaan sifat baru ni, Allah Taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita yang pertama. Jadi please.
Merayu pada pihak-pihak yang berkuasa, pihak-pihak masjid, pihak yang pejabat agama ni, tolonglah buat satu perubahan dalam Malaysia. Masjid-masjid, surau-surau, bagi dana, suruh laksanakan. Pasal Islam ni makin hari makin diacahkan jadi lemah. Kalau kekuatan Islam tak ada sendiri, kita masih bercakaran sesama sendiri, kita masih bertengkar sesama sendiri, kita masih bermasam muka sesama sendiri, kita ada dengki, kena iri hati dengan bangsa kita sendiri, dengan orang agama kita sendiri. Di manakah yang terlafaznya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalau kita nak berbai'ah atau wallahi wa billahi wa tallahi, kita kena bersyahadah dulu. Beristighfar, bersyahadah, selawat Nabi. Barulah kita sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Bahasa betapa besarnya mengucap 2 kali syahadah. Tu di dalam rukuk Islam pun mengucap dulu. Lepas tu baru solat. Jadi tolong betulkan balik. Kalau kan perlu tenaga kerja kita, saya tak berapa pandai pun, kita ada orang yang tinti yang pandai. Tapi apa pejabat agama dengan masjid-masjid lah, ada lagi orang yang pandai. Tapi kadang-kadang dia pun nak bersorang apa jam. Ada yang bekas-bekas komando berlambak, bekas-bekas UTK ke, bekas komando apa PDRN 69 ke, ada yang pincin-pincin tu. Mereka ada kekuatan, mereka ada pengalaman. Mereka bagi ilmu, tapi dah tak ada orang bersorang. Sekali bangkitlah, wahai semua-semua yang mana jemaah. Bangkit. Kita tak boleh leka lagi dah. Kita bukan ada masa sangat dah. Jangan kita tengah-tengah waktu dah terjadi. Biarlah kita dalam keadaan ni, kita bukan nak berkelahi pun dalam semalam live ni. Kita nak bagi pendapat dan kita nak minta semangat pada semua sekali. Kita berubahkan semua. Jadi mohon je sahabat yang mana dengar. Tolonglah bagi pendapat pada ni. Tolong share video ni lah, pilih benar. Bukan saya nak ambil publicity bah. Kalau saya nak ambil publicity, saya tak pernah lah buat apa live ni pakai siku. Kadang-kadang tak nampak. Pasal tak pakai baju tak nampak. Buat apa saya nak buat. Itu kalau saya nak ambil cari apa pengaruh. Saya bercakap ni lillahi ta'ala. Kalau ikut tu, kalau ada cara lain saya boleh buat cara lain. Ni cara live ni lah untuk sampai kepada semua. Jadi share semua lah bagi mereka dengar. Mohon jasa baik pada pejabat agama, pejabat-pejabat yang berkenaan ni, tolong bagi. Dan pejabat orang masjid, orang surau ni, tolong rampakkan, tarik balik anak-anak muda ni. Ni tengok surau tu semua lapis tua. Tengok masjid ni semua lapis tua. Bagi tarik anak muda. Buat, ada beli peci beg, 1 ke 2 letak dulu. Bukan dia sepak, terajang sepak main-main. Bukan apa nak sihatkan badan. Tetapi apabila terjadinya tahan untuk lemahkan Islam, lemahkan apa ni kita punya pegangan, mereka-mereka ni lah akan ke hadapan. Pasal mereka ada kekuatan atas izin Allah. Bukan kita nak bergaduh, nak pukul orang. Tetapi apa dah mai serang kita. Takkan kita nak tunggu saja. Kita perlukan kekuatan. InsyaAllah, benda ni akan jadi kuat. Umat Islam, umat Melayu berada dalam bumi, atas bumi tanah air ni akan jadi kuat. Dan kita jadi kuat. Kita takkan ganggu agama lain, bangsa lain. Pasal Nabi Muhammad SAW dah memberi tahu dan dah memberi nasihat. Bahawa dengan agama lain, bangsa lain, kita kena hormat. Percayalah kalau kita pegang betul-betul syariat dah. Allah ada, jangan bimbang. Kita buat bagi anak muda ni, hadir ke masjid dan surau. Kadang-kadang anak muda ni, jiwa dia macam kita dulu-dulu lah. Jadi kalau kita pergi saja, mereka tak pergi. Mereka akan duduk, melepak ikut dan tu. Jadi kalau mereka ada aktiviti, lepas tu kita buat tournament pula, ada ni, boleh seorang ni, okey, boleh lawan. Mana tahu kalau sampai ke pihak peringkat MMA ke apa, boleh masuk? Boleh apa? Kalau nak kata, saiz Asia kita kecil, tu yang apa jadi hak tinju yang Filipina? Apa nama dia? Apa nama dia? Tinju Filipina? Mandi Patia apa tu? Yang Filipina. Saiz bukan besar mana pun. Juara. Kita pun mampu. Cuma kita tak ada orang yang nak bagi terbukakan benda ni. InsyaAllah kita mampu. Sebenarnya kadang-kadang dunia ni, dia suka dunia ni cara lain. Kalau kata orang belah-belah Eropah ni cara lain. Contohnya Khabib pun. Bila dia menang, tengok. Semua dah nampak dah. Tetapi satu tu dia lah. Tengok Mike Tyson apa jadi? Pergi ke Islam. Muhammad Ali Islam. Ada hebat-hebat. Kita boleh pergi. Macam saya tak boleh pergi lah. Skipping sikit pun dah mengah lah. Ni anak-anak muda ni. Jadi kita hati tuan tariklah anak-anak muda. Janganlah sisih mereka. InsyaAllah mereka akan pergi masjid dan surau banyak. Panggil. Buat satu apa pertandingan. Buat, panggil. Mereka akan seronok. Dia kena ada acara.
Ni kadang-kadang kita terlampau menyisih mereka. Bila menyisih mereka, bahasa kita yang lemah. Ada tu tanya panggil mayat ni, pernah berapa malam bila suruh mandi wajib, tak reti niat. Suruh niat bayar maghrib pun tak reti. Tapi kita tak marah kan dia. Kita tak marah. Masalah, dia, kita kadang-kadang kita berasa macam ni tau. Kita hidup, anak bini aku okey, keluarga aku okey, rumah aku dah ada, kereta dah ada. Orang lain aku tak ada. Masalah tu. Masalah tu lah yang selalu terjadi. Jangan, dia akan bertanggungjawab depan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita tak tarik ini semua. Kita tak cerita pada yang bukan Islam bahawa keindah Islam tu apa. Kita akan bertanggungjawab. Tambah yang wallahi wa billahi wa ta'ala. Lagi berat depan Allah Subhanahu Wa Taala esok. Apabila Nabi dihina, siapa ni Islam dihina, tak bangkit. Kita kena bangkit. Seperti saya cakap tadi, kalau masjid hantar 5 orang, satu Malaysia turun ke KL, kita bukan nak buat kacau, nak bakar, nak tumbuk orang, tak. Kita buat satu kesalahan apa ni, orang cakap kat Islam ni. Itu dah nampak gerun dah. Dan kita, pihak undang-undang kita kena hormat. Kita bukan nak pergi buat kacau bilau. Pasal, ialah pihak LGBT ke pihak apa yang dia buat tu, tak ada lagi yang kena tindakan sampai semua hidup gantung. Tak ada. Kita jangan takut. Jangan takut. Kita hanya takut pada Allah saja. Undang-undang memang undang-undang. Kita hormat undang-undang. Kita bukan nak buat kacau bilau. Tetapi kita hormat atas apa bercakap menghina Nabi Muhammad. Kita rasa malu rumah Allah SWT. Kita duduk di sini, kita sembang gang, kemas. Nabi kena hina, kita dah piar. Jam. Lingkup. Tapi insya-Allah saya percaya benda ni akan terjadi. Kekuatan kita akan ada. Wahai umat Islam. Kekuatan kita ada. Cuma kita sekarang ni leka. Termasukkan diri saya sendiri. Kita akan berubah. Kita akan kuatkan saf-saf. Yang mana orang lebih-lebih tolong satukan semua balik. Tarik anak-anak muda. Nanti pun saya akan bincang dengan Tok Imam tu. Apa tu kena sembang macam mana. Tarik anak-anak muda ni. Apa dia peminat. Pada anak-anak muda ni, jangan sampai aku pun start motor merepik dengan hampa sekali. Aku pun boleh lah nak wheelie, sekarang nak up boleh. Boleh. Semua aku malu kat orang nak buat. Sekarang nak buat Spiderman atas tu semua boleh buat. Dia dengan tangan pun boleh. Tak tanya tu. Ada seorang ni mana sahabat saya tu, Hasbullah Ishaq tu. Kalau saya dulu saya kena masuk camp tu, saya selagi tongkat tu tak belaga berapi, saya kena patah balik. Kita main dah alam-alam tu. Tapi tak payahlah kita buat sukan cara lain lah. Lagi dengan aku pas ke dalam ni, kena merepik malu ke orang lah. Tu ketua dah, 50 dah. Terima kasih tu Yang Mulia Ayah Pak Radin. Minta maaf lah semua Yang Mulia, saya tak ada macam komen apa, nanti saya check balik. Jadi bukan apa, kita perlukan semangat. Jangan takut. Kita hanya takut pada Allah. Itu saja. Tok Guru silat tu kita jangan menyisihkan mereka. Ni ada yang terus silat apa? Mereka tu banyak menyimpang. Kita tak pernah ceburi dalam tu lagi. Kita tak pernah bersama geng-geng silat. Kau dah kita menyimpang lah. Melainkan mereka bawa satu benda. Ayam tak pas melih ke, cabut tengkuk macam tu saja ke. Sembah apa-apa ke bagi ayam, darah ayam. Tu betul-betul kurafat lah. Kalau mereka pun berzikir Allah, kita masuklah sekali. Tengok, tak ada. Dia kadang-kadang menyisih pada geng-geng silat. Tak boleh. Dia ada dua benda tu. Yang geng-geng silat pun ada kadang-kadang saka ke, kadang-kadang jin ke apa. Bila ke alam kurungan masjid, dia lain. Jin tu, Islam, jin yang kapiak ni tak boleh nak masuk. Dia pun akal, lama-lama dia rapat dengan masjid. Boleh buat semua. Saya yakin memang benda dia boleh buat. Tapi kena kekuatan lain, saya duk fikir apa nak beri kekuatan Islam dalam Malaysia. Kekuatan dia masjid dengan surau ya. Minta mohon jasa sebaik anak-anak muda semualah. Tolonglah ke masjid, ke surau. InsyaAllah. Kita akan laksanakan. Cuma kita melemahkan atas kelekaan kita sendiri. Dengan arus muzik ni semua. Kita ketukar kepada pergi hulu balang tu. Anak-anak muda, tok wan kita dulu ada hulu balang yang hebat. Jangan malu sebagai bangsa. Ada nak mengaku Melayu, malu pun ada. Pasal apa? Lemahnya bangsa kita. Kita kadang-kadang tulis Melayu, kita rasa segan. Ada sampai tahap tu. Jadi kita jangan malu. Dan kita nak mengaku kita pejuang Islam. Bukan kita nak bunuh orang. Kita ada undang-undang.
Kita hanya nak bangsa kita, agama kita maju. Sama dengan bangsa lain, agama lain pun. Ni janganlah teruyung. Satu lagi saya cukup pantang dalam surat khabar. Kalau kata Melayu Islam nak buat, resis. Ada haram jadah mana tu? Dulu menteri-menteri yang kamu bukan Islam. Resis. Yang apa buat tu tak resis. Yang apa buat untuk grup-grup bangsa apa tu tak resis. Lepas tu Melayu nak buat resis. Sekali lagi dapat ngaku kecarut bagi gambar ni. Tak puas hati main jumpa depan-depan. Kita cakap tu terang. Tak puas hati main jumpa depan-depan. Pada mana-mana yang kata, jangan kata angkat Melayu. Melayu nak angkat martabat bangsa dia, nak angkat agama dia. Apa salah? Macam apa semua juga nak angkat agama. Dan kami takkan mengganggu. Kalau ada segelintir mengganggu, segelintir itu je lah. Dan saya pun dalam ni pun saya tak pernah kata China dan India ni bawa masalah dalam Malaysia. Tak ada. Saya cakap segelintir. Selalu dalam live saya cakap segelintir. Tetapi saya tahu dalam ni slow sikit. Dan saya ucap balik, thank you brother-brother yang mana yang bukan Islam. Saya tahu benda ni sampai ke hati yang brother-brother semua. Jadi yang mulia brother-brother pesan ke anak-anak buah yang muda, okey, ni jangan hina Islam lah. Anak. Itu yang saya tahu. Saya tengok kita dekat ni tak ada lagi yang hak lama-lama tu biar pilah. Benda tu mungkin dah ni. Dan kita monitor dia lah. Tapi yang baru tak ada. Saya cukup seronok. Mana saya dah maki-maki bab tu dah. Saya tak sebut dah bab-bab ni. Thank you brother-brother yang bukan Islam. Kena seluk tu tak apa. Steady. Pasal kita satu bangsa itu, satu negara, tanah air ini, bumi tercinta. Ada satu lagi aku pesan. Aku tak kira lah Bangladesh ke, Pakistan ke, apa Nepal ke, Burma ke, Myanmar ke, apa yang duduk di sini ni. Apa jangan lebih-lebih. Terus segelintir tu lah. Tak semua ada. Aku ada kawan baik Bangladesh ke, Pakistan ke apa. Rumah saya, puncak saja tu pun Pakistan. Adik-beradik dia tak pernah kata kutuk. Ni ada segelintir ni. Saya mohon brother-brother yang dalam Pakistan ke, Nepal ke, apa, Myanmar, tolong nasihat balik yang ada sekok dua tu. Yang segelintir tu. Tak semua. Yang ada satu lagi yang Pakistan yang masuk pun ni. Yang kata apa, kepala bewak apa tu. Satu. Yang kedua tu yang ada mana, Bangladesh mana, yang pergi ke Al Jazeera tu. Dua. Yang tu yang terbaru isu dua. Tak ada lah ke depan ni, tak tahu. Tolong brother-brother Pakistan dengan Bangladesh tolong hantam dia sikit. Bukan hantam je lah. Bagi motivasi dia sikit. Jangan buat macam tu. Dia pun senang lenang dah tau. Kalau dia duduk kampung dia, aku rasa dia duduk mandi air sungai apa. Dia duduk sini dah kaya-kaya dah ni. Dan orang Melayu yang duk beli kapek ke nak beli apa, dia orang Melayu juga. Jadi kita satu hatilah. Kamu pun duduk di sini dah ada satu macam adik-beradik dah dengan kami. Saya pun ramai Pakistan. Al-Ihsan duduk di Baling. Tu apa dia miskin buat aku ni. Selalu main kasih sayang main. Tak ada masalah pun. Anak buah dia jual kapek ni tak pernah kita kacau pun. Kau pergi tempat lain tengok. Tahan lah. Walaupun ada segelintir kes kecil tu biasalah. Ada masalah dalam tu, meski tak masuk, tak pergi salam apa semua. Ada lah kaki. Tapi kita tak ada. Kita takkan kacau. Kasih sayang ada lagi. Pasal ni bumi Allah. Rezeki masih Allah tahu. Siapa besar dia tu yang dapat. Tetapi di dalam dah dapat rezeki tu, janganlah pergi ke Al Jazeera tu kutuk Malaysia balik. Kalau ada apa nama Ryan aku support Ryan. Bangladesh apa share bagi kat dia sikit apa ni. Itu yang sekok yang apa nama yang cakap kata kepala bewak tu. Kalau hang dah dekat aku support tak? Tak tengok hidung hang tinggi patah 3 orang dapat. Bagi penyiku yang berselerak ni. Aku cukup rambut jadi macam tu jadi rambut macam apa tu, aku cukup orang botak jadi toyo yang tengok. Saya baiklah duduk jauh, duduk Kuala Lumpur. Pertama sekali yang mana Islam, pertama sekali minta yang mulia, report polis dulu. Yang pertama report polis atas nama akaun tu. Kalau kata dia tak ada telok, dia akan guna fake account. Tetapi kalau terjeromoh muka-muka ni, tahulah kalau Isabel Eid jumpa terjeromoh, kapi market jumpa terjeromoh muka jadi cek kau tengok betul ya. Kena 2-3 dah. Nak mohong tak mau lah kan. Tapi kena juga lah 2-3 dah. Bagi pengajaran. Janganlah dia kutuk Malaysia balik. Ikut pantang lah. Tu adalah pembelok. Saya minta pihak immigration nak cek balik tu. Bagi keluar pergi duduk kampung dia balik lah. Tak usah duduk di sini lah. Kepada pengarah immigration ke mana-mana yang ketua-ketua immigration, jabatan immigration ke mana ni. Pihak PDRM minta tolong sahaja dia. Kalau dapat kita tahu dapat ni jenuh cerai depa tu. Depa adalah pembelok. Dah kaya-kaya di sini dah boleh duduk dalam aman-aman ni, depa kutuk balik. Oh.
Orang minta IC pun apa masalah. Jadi saya nak mohon jasa baik semua, pertama sekali masjid dan surau imarahkan balik. Tarik anak-anak muda ni. Saya boleh bantu. Saya akan tolong. Dan saya memang berhubung dengan Tok Imam. Tadi petang pun saya minta ampun, minta maaf kat dia. Kerana saya seminggu dua ni saya ada masalah sikit. Allah tak sihat. Nizam tahulah tengok tadi. Nizam ni cerita segalanya. Nizam tolong tengok tadi lepas dia ajak orang Quran, dia tolong ni. Memang tak payah cerita dalam ni lah. Benda tu kan dia nak hantar kat orang lain, terkena kat puncak salju. Terkena kat dia. Kena kat bini saya. Benda syihir tu nak hantar kat orang lain. Tapi terkena kat orang rumah saya. Tak apa, saya redha. Tapi Allah Ta'ala akan bantu. Kita pegang pada Allah Ta'ala akan bantu. InsyaAllah. Jadi saya pun telefon kat Tok Imam tadi, minta ampun, minta maaf. Saya segan dengan Tok Imam. Walaupun saya ni bukan orang yang baik. Saya bukan orang yang elok. Tapi saya malu Allah dengan dia. Lampau. Tinggi sangat hormat. Bukan apa. Dia orang yang baik. Setengah ada kata dia cengih lah, dia apa. Itu memang style dia. Tapi kalau orang kenal dia rapat, dia adalah orang baik. Haji Bakar ni. Rumah Haji Bakar, Zul Kenangan ni. Orang yang baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ahmad Asma Asawai. Tak ada apa kita. Ya, penuntut ilmu. Terima kasih. Yang mula tengok start balik mula tu, tahulah pasal apa. Saya tak ada nak mengimarahkan balik masjid-masjid dan surau ni. Buatkan persilatan di dalam masjid dan surau. Tengok balik lah video. Saya nak ulang balik pun jadi banyak lah. Yang mula tengoklah masjid. Jadi sama-sama kita, apa-apa yang kurang tu bagi pendapat. Dan Tok Imam pun perlukan pendapat. Jadi kita pilih, kita mengimarahkan. Tarik anak-anak muda balik. InsyaAllah, tak izin Allah. Benda ni akan merealisasikan benda ni. Kita sama-sama bantu, insyaAllah. Pasal kita nak kekuatan Islam tu balik. Kita nak kekuatan Islam. Bukan kata sekarang ni tak ada kekuatan Islam. Ada. Tapi kita tak boleh leka. Bila tak boleh leka tu, kita kena, ada pendapat kita kena bagi. Jadi, Nizam, untuk Nizam tu tolong tengok Ustaz lah. Tolong buatlah atas izin Allah setakat mana yang boleh. InsyaAllah. Oh, saya buat ada tetamu mai. Allah, tak ada nak sembang lagi. Nak sembang lagi ni. Banyak benda nak sembang. Tapi tak apa, kita sambung ni. Ada tetamu mai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.